Assalamualaikum dan selamat pagi serta salam sejahtera kepada segala murid-murid yang amat cikgu kasihi. Pertama sekali, cikgu ucapkan terima kasih dan juga kepada semua murid-murid kerana telah sudi untuk melihat video yang telah cikgu sediakan. Jadi cikgu perkenalkan nama cikgu dulu. Nama saya Muhammad Zuhairi bin Azlan. Saya berasal daripada Selangor. Dan cikgu merupakan cikgu praktikal daripada UiTM Puncak Alam. So, untuk subjek kali untuk subjek pendidikan jasmani dan juga kesihatan. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai pemakanan. Jadi untuk pemakanan, berdasarkan apa yang kita tahu ialah apa yang kita ambil setiap hari pemakanan. Setiap hari mesti kita akan makan untuk sarapan pagi, tengah hari, malam, dan juga untuk kadang ada setengah orang akan minum petang dan juga untuk makan tengah malam contohnya. Jadi bagi kita pemakanan adalah sesuatu yang akan memberikan kita tenaga dan juga membantu kita untuk melakukan aktiviti seharian dalam hidup kita. Jadi mengenai pemakanan, apa yang kita akan tekankan pada hari ini ialah mengenai 3 objektif pembelajaran yang akan cikgu tekankan, iaitu menghuraikan keperluan pengambilan kalori berdasarkan aktiviti harian, yang kedua menilai pengambilan kalori seharian, dan yang ketiga merancang menu makanan seimbang mengikut keperluan kalori. Jadi apa yang cikgu nak kamu semua fokus ialah mengenai macam mana kita akan merancang menu makanan kita berdasarkan tahap aktiviti kita. Jadi cikgu akan teruskan dengan keperluan kalori berdasarkan aktiviti. So bila kita ingin mengaitkan diri kita mengenai pemakanan dan juga kalori, jadi kita akan mengikut tahap kecergasan seseorang. So kita akan, macam kita dapat tengok dalam video ini, merupakan Saitama sebelum dia botak semua. Jadi untuk lelaki, kita dapat tengok bagi yang kurang aktif akan menggunakan 1900 dan juga 30 kilokalori, manakala sedang aktif 2210 kalori, aktif 2480 kalori, manakala sangat aktif 2760. Manakala perempuan pula yang kurang aktif 1580, sedang aktif 1810, yang aktif 2040,000 kalori, manakala yang sangat aktif 22,060 kalori. Jadi mengapa bagi setiap tahap aktiviti ni mereka menggunakan kalori yang berbeza? Sebab bagi setiap aktiviti ni setiap aktiviti akan menggunakan tenaga yang berbeza. Jadi contohnya, contoh kalau macam cikgu akan membuat macam hari ni cikgu ada latihan bola sepak, berlari, bola tampar. Jadi dalam sehari tu cikgu akan menggunakan banyak tenaga. Jadi cikgu kena sediakan makanan mengikut keperluan kalori yang cikgu perlukan. Jadi berbalik kepada slide kita dapat tengok seperti lelaki, dia menggunakan lebih banyak kaloris berdasarkan aktiviti berbanding perempuan. Kenapa lelaki memerlukan banyak kalori berbanding perempuan adalah sebabnya apabila seorang lelaki dia menggunakan lebih banyak kalori adalah kerana lelaki mempunyai jisim otot yang lebih banyak daripada perempuan. Jadi bila jisim otot lebih banyak, memerlukan lebih banyak tenaga daripada perempuan, kerana setiap otot-otot tu memerlukan tenaga yang lebih. Jadi ini adalah penerangan kenapa setiap lelaki dan juga setiap tahap aktiviti itu menggunakan tenaga yang berlainan. Okey.
Jadi kita dapat tengok untuk aktiviti seharian. Semua ni aktiviti yang berkait dengan kehidupan kita, yang kita lalui setiap hari. Ada setengah murid akan mendaki tenaga, akan ada yang berlari, ada suka berlari, ada yang suka bermain bola, ada yang suka berjalan, dan ada juga bagi perempuan, mereka akan suka untuk menolong ibu di rumah, ada juga yang suka beredar, ada suka yang berjoging. So kita dapat tengok mengenai aktiviti menggunakan macam mendaki tangga 273 kilokalori per jam. Jadi tengok semua aktiviti ni berdasarkan tahap kita lakukan aktiviti tersebut. Contohnya kalau kita bermain sungguh-sungguh, akan lebih banyak kalori yang akan dibakar. Contoh macam berlari, kita dapat tengok 818 kilokalori per jam yang akan dibakar. Jadi setiap kalori ni dia akan berkait rapat dengan aktiviti yang kita lakukan seharian. Jadi kita kena rancang bagaimana untuk kita mengambil pemakanan kita yang seharian. Okey. So jadi cikgu nak harap kamu semua dapat merancang kamu punya pemakanan setiap hari untuk jadi supaya badan kamu punya tenaga yang cukup. Jadi bila badan kamu punya tenaga yang cukup, kamu akan lebih mudah untuk melakukan aktiviti harian. Jadi kamu akan lebih banyak tenaga. Jadi berat badan kamu juga akan ideal. Jadi kamu akan capai body mass index yang lebih ideal bagi berat dan juga tinggi kamu. Jadi kita dapat lihat seperti dalam muka surat di buku teks mengenai di buku teks kita akan dapat tengok mengenai cara pemakanan yang seimbang. Kita dapat lihat bagaimana pemakanan yang seimbang ni dia merangkumi banyak waktu. Jadi bila kita berkaitan dengan pemakanan yang seimbang, kita dapat lihat bagaimana pemakanan yang seimbang ni dia berkait rapat dengan setiap waktu-waktu, seperti sarapan pagi, minuman pagi, makan tengah hari, minum petang dan juga makan malam. Jadi semua pemakanan yang seimbang ni dia mempunyai masa-masa yang tertentu, kerana badan manusia ni memerlukan lebih kurang 2 jam untuk mencerna makanan yang kita makan. Tapi setiap manusia mereka mempunyai tahap pencernaan makanan yang berlainan. Jadi kita akan tahu, jadi kamu boleh rujuk pada buku teks muka surat 186 mengenai kalori yang seimbang. Jadi untuk kalori yang seimbang ni Ministry of Health, MOH ataupun Kementerian Kesihatan, mereka telah keluarkan setiap kalori mengikut makanan yang telah mereka kaji. Jadi contohnya macam roti ada berapa kilokalori setiap keping. Jadi nanti cikgu akan beri latihan dalam bentuk Google Form. Jadi cikgu nak kamu isi berdasarkan jadual kilokalori makanan yang akan cikgu beri dalam kelas. Jadi apa yang cikgu nak kamu lihat berdasarkan jadual tersebut, cikgu nak kamu reka macam mana kamu nak buat pemakanan yang seimbang berdasarkan kalori kehidupan seharian. Jadi macam kita berbalik kepada slide kita yang kedua tersebut,
kita dapat lihat bagaimana setiap aktiviti tersebut mereka mempunyai keperluan tenaga yang berlainan. Jadi apa yang penting ialah kamu mestilah merancang kaloris pengambilan makanan seharian mengikut keperluan badan kamu. Contohnya macam cikgu pun cikgu jarang akan makan roti warna putih. Jadi kadang-kadang cikgu akan makan roti, contohnya seperti cikgu akan makan roti wholemeal, roti yang warna coklat-coklat tu, macam ni. Kamu semua boleh nampak kan? Bagi cikgu, roti yang macam ni dia lebih sesuai dengan cikgu, sebab roti ni dia memberikan lebih banyak tenaga kepada kita. Jadi, dan juga roti ni bagi cikgu lebih sihat bagi pemakanan seharian kita. Dan pada umur-umur sekarang, kamu dalam proses tumbuhsaran badan. Jadi badan kita memerlukan banyak tenaga yang diperlukan untuk membesarkan dan tumbuhsaran badan kita. Jadi untuk latihan pada kelas minggu ni, cikgu telah buat latihan tersebut dalam bentuk Google Form. Jadi cikgu nak kamu refer berdasarkan jadual kaloris yang akan cikgu berikan, yang telah diperuntukkan oleh Kementerian Kesihatan, dan kamu reka macam mana kamu nak membuat pemakanan yang seimbang berdasarkan jadual tersebut. Okey. Jadi bila dia berdasarkan jadual tersebut, kita akan tahu kamu boleh buat, cikgu nak kamu sesuaikan dengan pemakanan kamu di rumah. Contohnya macam contoh pemakanan seimbang dalam apa tu? Dalam masyarakat Malaysia, kita akan nampak bahawa terdapat masyarakat Malaysia ni terdapat empat contoh makanan seimbang yang digunakan setiap hari. So contohnya ada sarapan. Kena sarapan ni kita perlukan untuk mulakan hari kita. Contohnya sarapan, makanan tengah hari, minum petang, makan malam. Jadi kamu nampak ada kotak kosong tersebut. Jadi cikgu nak kamu masukkan makanan dan juga kilo kalorisnya yang akan cikgu berikan jadual tersebut. Kamu letak makanan tersebut dan kilo kaloris dan juga tahap kecergasan kamu. So jadi akan mudah untuk kamu. Jadi kamu letakkan tahap kecergasan kamu dan kamu letakkan tahap pemakanan kamu. Contoh makanan seimbang, contoh macam sarapan, kamu ambil minuman susu ataupun Milo. Contohnya bagi cikgu lebih prefer untuk minum Milo, kerana Milo ni dia lebih banyak tenaga yang boleh berikan. Dan tengah hari contohnya kamu makan apa, tapi untuk makanan yang lebih seimbang untuk kamu rancang pada masa hadapan. Okey. Jadi itu saja untuk kelas hari ini. Cikgu harap kamu semua dapat belajar daripada berdasarkan pemakanan-pemakanan yang akan kamu dapat amalkan untuk kehidupan seharian. Jadi pemakanan ni amat penting bagi kita untuk kamu merancang pemakanan tersebut mengikut kalori. Jadi kita dapat lihat dekat jadual ni, kita dapat lihat dekat jadual ni mengenai macam mana pemakanan tu dia boleh memberikan kita tenaga untuk membekalkan kita, tenaga yang kita gunakan untuk aktiviti harian. Jadi terima kasih cikgu ucapkan kerana melihat video cikgu. Cikgu harap ini semua manfaat, dan insya-Allah jika tiada apa-apa yang arah melintang, kita akan berjumpa pada bulan April. Sekian, terima kasih.